Okay, Zat, apa kita boleh teruskan? Mungkin kawan-kawan kita masuk sekejap-sekejap lagi tu. Okey. Kita mula dulu. Okay, sila Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lah ya, Cik Terusman boleh ya? Ya, kita mula Zat. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita secara maya ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi'adadi ilmillah wa zinati arshillah wa midada kalimatillah bihaqqi azamati zatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Barisan Kepimpinan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, seterusnya urusia Cik Rozman dan sahabat-sahabat daripada Menara Maju, muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam siri kuliah pada malam ni. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat bersama lagi melalui maya ini untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Jauhar Ilmu Tauhid ini, Permata Ilmu Tauhid. InsyaAllah bagi sahabat-sahabat yang ada kitab, kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk yang ke-17, dalil atas kemustahilan kidamnya alam matlub syab'ah. Dalil ataupun hujah yang menunjukkan bahawa mustahil alam ini bersifat azali, sejak sedia ada, tanpa bermula daripada tiada kepada ada. Jadi apabila kita telah meyakini semua makhluk termasuk alam ini adalah benda yang dikatakan baharu, jadi mustahil baginya bersifat bermula tanpa permulaan, yang disebutkan sebagai kidam, ataupun kewujudan ini sejak azali adalah satu benda yang mustahil. Dan dalam perbahasan ini ia akan dijelaskan lagi tentang ada 7 perkara yang mensabitkan bahawa alam ini sebagai satu benda yang baru dan berubah-ubah. Ya. Jadi apabila kita telah pun meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang bersifat azali, kidam, manakala makhluk-makhluk ciptaannya keseluruhan, sama ada yang nampak atau yang gaib, yang boleh dirasa ataupun tidak boleh dirasa, dipegang ataupun tidak boleh dipegang, dilihat ataupun tidak boleh lihat, selagi namanya makhluk yang termasuk di dalam ruang lingkup alam ini, termasuklah bukan saja alam dunia, termasuklah alam akhirat, segala-galanya itu adalah disebutkan sebagai makhluk kepada Khalik, kepada Maha Pencipta. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kata-kata penyusun kitab ini, wa kullun ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilu al-qidamu. Ya, kata penyusun kitab ini,
dan setiap sesuatu yang boleh atasnya ketiadaan, nescaya mustahillah atasnya kidam secara pasti. Jadi bahasa yang mudah untuk kita memahami, semua benda kalaulah ia merupakan sesuatu yang dikatakan bermula bertiada, maknanya mustahil benda itu nak diletakkan sebagai wujudnya tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Jadi kalaulah alam ini bermula daripada tiada, kemudian diadakan, kemudian akan tiada semula, ya. Kerana setiap yang bernama makhluk itu semuanya akan hancur binasa. Wa kullu syai'in halikun illa wajhallah. Setiap sesuatu itu semuanya akan hancur binasa kecuali zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila benda itu dikatakan sebagai sesuatu yang bermula tiada, maka wajib untuk kita yakin dan kita pegang sungguh-sungguh benda ini mustahil untuk disebut sebagai wujudnya itu sejak azali. Jadi yang boleh wujud sejak azali siapa? Hanya Maha Pencipta saja. Selain itu semuanya adalah baharu. Semuanya adalah sebagai hadis. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengarang ataupun musannif menyatakan lagi, musannif berisyarat kepada kias dari susunannya itu yang seperti ini. Jadi pengarang telah pun membuat sesuatu pendekatan untuk memberi penjelasan, penerangan berkaitan dengan fakta yang berkaitan dengan makhluk, yang berkaitan dengan alam ini dengan membuat sesuatu kiasan. Apakah antara kata-katanya? Al-alamu min arshihi li farshihi jaizun alaihi al-adam wa kullu ma jaza alaihi al-adam istihala alaihi al-qidam. Ya, dia kata alam ini dari arasnya hingga alasnya boleh atasnya tiada, dan tiap-tiap sesuatu yang boleh atasnya tiada maka mustahil atasnya qidam. Ya, maka dia membuat sesuatu kiasan. Kalaulah benda ini yang disebutkan sebagai alam, daripada tempat yang tertinggi sampailah ke aras yang paling bawah, kalau ia bermula daripada tiada, maka mustahil untuk disebut, dipegang, dikatakan, dihujahkan sebagai wujudnya azali, sejak azali. Ini sesuatu kiasan yang cuba dibuat oleh pengarang bagi memudahkan untuk kita memahami tentang konsep semua makhluk itu baru berubah-ubah, maka ia mustahil bersifat dengan sifat qadim. Yang hanya layak bersifat dengan sifat qadim sejak azali wujudnya hanya Maha Pencipta. Justru menjadi suatu pegangan kepada kita bahawa dengan adanya Maha Pencipta lah maka adanya makhluk, adanya alam. Adanya alam itu tanda adanya pencipta. Tanpa pencipta tak mungkin akan ada makhluk. Ya, tak mungkin akan ada alam. Justru ini adalah pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nak menyatakan kepada kita bahawa wujudnya alam memerlukan penciptanya. Ia tak boleh dikatakan wujud alam ini kebetulan ataupun kewujudannya itu tanpa pencipta. Mustahil. Sesuatu yang bermula daripada tiada itu wujudnya adalah sesuatu yang bermula secara kebetulan ataupun ia sesuatu yang tak dikatakan sebagai kewujudannya itu sesuatu yang tanpa pencipta. Seterusnya, ya, lantas dihasilkan kias berikut, ya, al-alam min arshihi li farsihi istihala alaihi al-qidam fasabata hudusuhu wa iza sabbata hudusuhu fala budda lahu min
muhdisin. Ini kiasan yang dijelaskan lagi oleh pengarang, menyatakan bahawa alam ini dari arasnya hinggalah alasnya mustahil, atasnya kidam, maka tetaplah kebaharuannya, dan jika tetap kebaharuannya maka haruslah ada baginya zat yang menciptakannya. Ya, jadi ia membuat sesuatu penjelasan lagi, penegasan. Kalaulah makhluk yang di dalam bab ini dikatakan alam lah, alam itu makhluk, ya, termasuklah yang dikatakan dalam alam ini manusia, jin, langit, bumi, yang nampak tak nampak, semuanya itu dikatakan alam, ya. Jadi macam mana disebutkan sebagai alam, ia berdasarkan kepada ayat Al-Quran, ayat surah Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi yang dikatakan makhluk itu juga disebut sebagai alam, ya, dalam perbahasan ilmu tauhid. Jadi disebutkan bahawa alam ataupun makhluk, ya, daripada yang tertinggi hinggalah kepada yang terbawah sekali. Kalaulah mustahil atasnya itu untuk disandarkan dengan sifat azali qidam ataupun bersifat dengan sifat qadim, maka tetaplah ia disebutkan sebagai suatu benda yang baharu. Jadi kalau disebut sebagai benda baharu, itulah disabitkan benda itu disebut sebagai makhluk. Allah bersifat dengan sifat qadim. Makhluk bersifat dengan sifat hudus ataupun hadith. Maka kalau sesuatu itu dikaitkan dengan benda yang baharu, maka dia tetap akan dalam keadaan kebaharuannya, maknanya sebagai hudusnya. Maka apabila ia dalam keadaan hudus ataupun hadis itu baharu, maka ia memerlukan kepada penciptanya. Justru yang menciptakan itu sudah pastilah kepada Khalik itu Allah Azza wa Jalla. Yang inilah kalau kita nak singkat balik kepada perbahasan kita pada siri yang sebelum ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah pun mengenali, memahami, menghayati tentang hal keadaan dirinya dan ciptaannya, pastinya ia akan mengenali, meyakini yang Maha Pencipta itu sesuatu yang sangat-sangat hebat, maha bijaksana, maha tinggi, maha agung, dan segala-gala yang maha sempurna miliknya. Inilah nak dikatakan, kalaulah kita dah pun mengenali tentang alam itu sesuatu yang baru, sudah pastilah yang Maha Pencipta tu maha bijaksana, maha segala-gala, yang maha agung itu sesuatu yang tak termampu untuk dicapai oleh akal manusia tentang bagaimana kehebatan zat kebesarannya. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiasan ini nak menegaskan kalau makhluk itu semuanya adalah baharu. Maka benda yang baharu memerlukan pencipta. Wajib ada pencipta. Maka yang menciptakan makhluk yang bersifat baharu itu pastinya hanya yang Maha Esa, yang tunggal, yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Ya. Seterusnya, hasil inilah yang dicari, kerana pokok perbicaraan adalah pada berfikir yang dapat menghantarkan kepada ma'rifatullah. Ya, inilah yang nak dibuktikan tentang makhluk ini lemah, makhluk ini baharu, makhluk ini bermula daripada tiada kemudian diciptakan. Makhluk memerlukan tempat, makhluk memerlukan masa, makhluk tertakluk kepada keadaan. Maka kalaulah ini yang dikaitkan dengan makhluk, sudah pasti yang Maha Pencipta itu berbeza dari keperluan makhluk. Ya, kalau makhluk memerlukan tempat, Allah tak tertakluk kepada tempat. Makhluk memerlukan masa, Allah tidak tertakluk kepada masa yang diperlukan oleh makhluk. Kalaulah makhluk memerlukan ruang,
maka Allah Subhanahu wa taala mustahil memerlukan ruang seperti makhluknya. Inilah perkara yang nak dibawa untuk kita lebih meyakini dalam hal tauhid ini, kebesaran, kehebatan, ketinggian, keagungan Maha Pencipta itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang tak termampu untuk manusia memikirkannya. Bahkan haram untuk menghayalkan sesuatu yang dikaitkan dengan zat kebesaran Maha Pencipta. Sebagaimana yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renung, fikir, kaji tentang hasil ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikaji, jangan diselidiki hal yang berkaitan dengan zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena akal manusia, hebat macam mana, genius macam mana pun akal manusia itu takkan mampu nak menerokai zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah izin, kajilah daripada makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya. Kalau makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada tanda-tanda kehebatan makhluk-makhluk tersebut, pastinya yang Maha Pencipta lagi jauh lagi hebat yang tak boleh nak dibayangkan, tak boleh nak dinisbahkan lah dari sudut peratusan statistiknya dan seumpamanya lah tentang kehebatan Maha Pencipta tersebut. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah apabila manusia telah pun dapat meyakini dalam pegangannya itu tentang kebesaran keagungan Maha Pencipta dan betapa rendah dan lemahnya makhluk yang dicipta, maka di sinilah yang disebutkan manusia tersebut, insan tersebut telah pun mencapai kedudukan meyakini, mengenali Maha Penciptanya Allah Azza wa Jalla yang diistilahkan sebagai ma'rifatullah. Telah pun mengenali, meyakini, mengimani kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengarang menyatakan lagi, dan kesimpulannya dia kata bahawa anda tetapkan terlebih dahulu barunya arad, barunya sesuatu ini, ya, benda ini, dengan menyaksikan berubah-ubahnya dan tiada kepada ada dan sebaliknya, dari ada kepada tiada, ya. Jadi diminta bagaimana untuk kita lebih meyakini tentang kehebatan kebesaran Maha Pencipta, maka lihatlah daripada benda-benda yang ada sekeliling kita yang diistilahkan sebagai arad, ya, makhluk, benda-benda yang ada sekitar kita ini, yang dikatakan bahawa sudah pastilah kita akan menyaksikan benda itu berubah-ubah. Tak payah kita tengok yang lain yang jauh-jauh, kita lihat diri kita sendirilah. Ya, kalau kita yang telah pun sampai ke pihak dewasa ini, sudah pastilah kita telah pernah mengalami, ya, dalam kehidupan kita ini daripada kehidupan alam kanak-kanak. Ya, kalau kita bayangkan balik, mungkin ketika kita berusia 5 tahun, 6 tahun, waktu itu ada beberapa peristiwa yang masih lagi segar bugar dalam ingatan kita sehingga hari ini. Ya, antara yang saya masih ingat dalam ketika usia dalam 5-6 tahun itu, pada waktu itu banjir besar. Ya, pada waktu itu dalam tahun 71 ke 72, tahun 70-71 macam itulah lebih kurang, tahun 70 lebih kurang, saya masih ingat lagi banjir besar sehingga pada waktu itu ibu dan ayah saya terpaksa berpindah ke rumah nenek, ke rumah atuk untuk menumpang beberapa hari bagi mengelakkan banjir besar yang masuk sampai ke rumah. Ya, masih lagi segar dalam ingatan tengok ikan boleh berada di dalam ruang rumah. Masih lagi ingat peristiwa itu. Ya tuan-tuan, nak katakan bahawa kalau kita ingat balik peristiwa yang berkaitan dengan kita ini, kita pasti akan mengingati bagaimana perubahan demi perubahan berlaku daripada alam kanak-kanak kepada alam remaja, kepada alam dewasa, kepada alam sebagai orang muda dan termasuk dia dewasa, dan
kita sekarang dia dah nak masuk ke alam senior, maka sudah pastilah perubahan demi perubahan yang kita alami itu nak menunjukkan itulah benda yang disandarkan kepada makhluk. Makhluk pastinya akan mengalami dan menghadapi perubahan. Ya, kalau dulu barangkali mata kita awas boleh memandang sehingga jarak 500-600 meter ke hadapan jelas pandangan mata kita. Mungkin sekarang ini Allah tarik nikmat penglihatan mata yang mungkin semakin kabur. Kalau telinga kita dulu barangkali dapat mendengar dalam jarak mungkin dalam 30 kaki, 40 kaki, orang bercakap, kita memanggil, kita boleh dengar dengan jelas. Barangkali sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat pendengaran sedikit demi sedikit. Begitulah yang dikatakan mengalami perubahan. Dan sudah pasti dari mengalami perubahan ini untuk dikaitkan lagi, dulu daripada kita tiada, dengan adanya ibu dan ayah kita, alhamdulillah Allah takdirkan mewujudkan kejadian kita sehinggalah kita ada. Dan selepas ini akan berlakulah giliran kita pula menuruti jejak langkah datuk nenek moyang kita yang telah pun pergi lebih awal daripada tiada kepada ada mereka itu. Kemudian mereka kepada tiada kembali, yakni tidak ada di alam bumi yang nyata ini, dan pastinya akan diwujudkan balik setelah berlakunya kebangkitan di padang mahsyar di alam akhirat itu nanti. Jadi semua benda-benda ini yang dikatakan makhluk pasti mengalami perubahan dari satu keadaan kepada satu keadaan, dan itulah sifat yang dikaitkan dengan makhluk. Justru jika makhluk mengalami perubahan, maka yang Maha Pencipta kita wajib pegang, mustahil Maha Pencipta mengalami perubahan. Itu yang nak dikaitkan dari sudut bab akidahnya. Makhluk mengalami sesuatu situasi daripada tiada kepada ada, kepada tiada dan kepada ada kembali. Mustahil Allah mengalami dari tiada kepada ada atau kembali kepada tiada dan wujud ada kembali. Itu adalah mustahil bagi Maha Pencipta. Ya, tuan-tuan dan rahmat Allah, maka berkatalah anda, arat itu telah disaksikan berubah-ubahnya dari tiada kepada ada dan sebaliknya. Jadi yang katakan arat benda makhluk seperti kita ini daripada tiada kepada ada dan akan pasti berlaku perubahan kepada tiada semula dan kepada diadakan semula. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah Allah bertanya kepada manusia, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah bertanya kepada makhluk yang bernama manusia yang ingkar ini, macam mana manusia boleh mengkufuri Allah sedangkan mereka dulu tak ada, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan balik dan tiada balik, kemudian dihidupkan semula, dan mereka semua itu pasti dikembalikan semula kepada Maha Pencipta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah pun menyanyikan kepada manusia tentang menggunakan uslub kehairanan. Tengok manusia ini, sepatutnya makhluk yang bersifat lemah ni kena tunduk, kena patuh, kena beriman kepada Maha Pencipta. Tapi apa yang berlaku kepada sebahagian besar dari kalangan manusia ini, mereka itu menjadi makhluk-makhluk yang dikatakan kufur, ingkar kepada kebesaran keagungan Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Justru itu ya tuan-tuan, jangan sampai diri kita ini, wa iyazubillah, diri kita, keluarga kita, zuriat kita dari termasuk di dalam pernyataan ayat yang Allah sebutkan dalam suratul Baqarah berkenaan, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mudah-mudahan
kita, keluarga kita, zuriat kita tidak termasuk di dalam penyataan yang Allah sebutkan ini. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat makhluk-makhluk ini yang kita lihat berubah-ubah, ya. Kemudian daripada tiada kepada ada dan sebaliknya, daripada ada kepada tiada semula. Namun ya, kita kena pegang sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan kita betul daripada tiada kepada ada. Kemudian kita akan diadakan semula. Jangan kita pula kata daripada tiada kepada ada, kemudian tiada dan kemudian selesai begitu saja. Tak. Apabila kita dah tiadakan, hakikatnya kita akan diwujudkan balik dan akan menerima balasan imbuhan masing-masing. Jika kita di dunia ini menyediakan bekalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah yang terbaiklah kita akan kecapi di hari akhirat itu khususnya. Sekiranya kita buat tak indah, buat tak kisah, bahkan ada segelintir manusia beranggapan hidup ni hanya sekali di dunia sahaja, kemudian dah tak akan ada lagi. Ini pegangan yang bertentangan dengan akidah Islam. Hakikatnya mereka itu akan menyesal apabila dibangkitkan semula, khususnya di alam kubur itu lagi pun mereka pasti akan menyesal apabila tidak memiliki bekalan secukupnya. Sebab itulah antara yang Allah gambarkan dia di dalam Al-Quran juga, bagaimana ucapan penyesalan manusia apabila berada dalam alam kubur dan tidak cukup bekalan yang dibawa ketika dah pun berada di alam kubur, baru nak menyesal dan menyatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah engkau tunda tangguh kematian ini, pastinya segala harta benda yang aku miliki itu akan kusedekahkan seluruhnya, dan jadilah aku pada saat itu sebagai hamba yang saleh. Jadi inilah nak menggambarkan manusia dengan kata-kata gambaran penyesalan dirinya, sebagai gambaran mereka itu yang sebelum ini di dunia beranggapan harta mereka itulah boleh untuk mereka mengecapi dan menyelamatkan mereka, dan mereka boleh berbangga segala-galanya. Hakikatnya apabila tidak memiliki bekalan secukupnya, maka mereka bersumpah dan berikrar di hadapan Allah, kalau diberikan peluang kehidupan sekali lagi, maka dia akan berikan seluruh harta yang dia masih miliki itu untuk disedekahkan. Jadi justru penyesalan itu jangan sampai yang mengucap, yang melafazkan penyesalan seumpama itu, skrip seumpama itu, kita salah seorang daripadanya. Wa iyyazubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan daripada diri kita termasuk di antara yang memberi pengucapan ketika dengan skrip itu ketika berada di alam barzah nanti. Wa iyyazubillah. Ia berbalik kepada perbincangan kita. Dan tiap-tiap sesuatu yang seperti itu maka dia baru. Jadi kalaulah dikatakan benda yang berubah-ubah, benda daripada tiada kepada ada, kepada tiada balik dan kepada diadakan semula, maka jelas benda-benda ini adalah makhluk. Benda itu disebutkan sebagai baharu. Dihasilkanlah bahawa arad itu baharu. Justru itu. Benda-benda yang dikaitkan dengan benda ini diistilahkan sebagai, kalau benda itu memerlukan tempat, memerlukan ruang, memerlukan masa, memerlukan keadaan yang dikatakan sebagai arad itu, itulah dikatakan sifat makhluk. Jadi kalaulah makhluk memerlukan tempat, memerlukan ruang, memerlukan ruang yang ada, justru Maha Pencipta Allah tak sama dengan keperluan makhluk yang memerlukan arad ataupun ruang yang ada. Ya.
Kemudian anda tetapkan barunya ajram, ya, jirim-jirim barang kita ini, dan kemustahilan kidam atasnya dengan sebab melaziminya bagi arat yang baru, maka anda berkata ajram itu melazimi bagi arat yang baru dan tiap-tiap sesuatu yang seperti itu maka dia baru dan mustahil atasnya kidam. Maka pengarang nak memberikan penegasan lagi benda-benda yang dikaitkan cantuman daripada jirim-jirim yang ada dari sudut komponen elemen tubuh badan sesuatu makhluk itu. Jadi apabila semua benda-benda ini dikaitkan dengan disandarkan, dikaitkan, disabitkan di disandarkan dengan benda itu sebagai baharu, maka apabila benda yang dikaitkan dengan benda yang baharu itu, maka disebutkan lagi oleh pengarang mustahil untuk dikaitkan dengan benda itu, benda baharu itu dengan sifat yang dikatakan sifat qadim, sedia ada, ya, sejak azali. Ini penegasan yang ditegaskan oleh pengarang kitab ini, ya. Maka dihasilkanlah bahawa ajram, ya, daripada jirim yang ada yang baharu ini, ya, bahawa ajram itu baharu, ya, dan mustahil atasnya kidam, ya. Maka dia pengarang menyatakan lagi bahawa apabila sesuatu daripada jirim-jirim yang ada ini disebutkan sebagai, dikaitkan, disabitkan dengan benda yang disebut sebagai benda baru, maka mustahil untuknya untuk bersifat dengan sifat sedia ada ataupun sifat kidam. Mustahil untuknya dikaitkan dengan sifat qadim, yang hanya layak dengan sifat tersebut hanyalah penciptakan lagi. Dan perlulah diketahui bahawa pada dalil ini ada 7 pokok perbicaraan yang terkenal dengan disebut matlub sab'ah. Jadi benda ini dibahaskan oleh pengarang dalam nak mengatakan bahawa alam ini yang dikatakan menerima perubahan, maka disabitkan dengan benda itu, benda yang menerima perubahan itu dengan sesuatu yang baharu, maka ia dibahaskan lagi dengan lebih diperinci. Maka perbahasan ini diperjelaskan melalui 7 asas perbincangan, ya. Yang pertama yang diistilahkan oleh pengarang sebagai matlub sab'ah, ya, 7 pokok perbincangan yang nak menyatakan tentang bagaimana alam itu, ya, yang sudah pasti berbeza dengan Khalik. Bagaimana makhluk itu yang pastinya berbeza dengan Khalik, ya. Yang pertama, tetapnya sesuatu yang lebih atas ajram yang diibaratkan dengan arat, ya. Jadi apabila pengarang menyatakan sesuatu itu apabila dikaitkan dengan jirim-jirim tertentu, maka ia disabitkan juga dengan arat, dengan benda, dengan sesuatu yang saya istilahkan sebagai memerlukan ruang, memerlukan tempat, ya. Maka jadi kalaulah benda itu apabila sesuatu jirim itu dikaitkan dengan memerlukan tempat, memerlukan ruang, maka sudah pastilah sesuatu yang memerlukan tempat dan ruang itu biasanya sesuatu yang dikaitkan dengan makhluk. Okey. Yang kedua, tetapnya keadaan arat itu tidak berdiri dengan sendirinya. Makhluk ini sesuatu benda yang dikaitkan dengan makhluk pasti. Setiap makhluk pasti memerlukan bantuan dari makhluk yang lain, termasuk memerlukan bantuan dari Maha Pencipta. Makhluk takkan mampu berdiri dengan sendirinya.
Yang maha berkuasa berdiri dengan sendirinya hanya Khalik, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sifat wajib bagi Allah qiyamuhu binafsih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha berkuasa berdiri dengan sendirinya. Contoh ya tuan-tuan, kita makhluk ni tak mampu berdiri dengan sendirinya. Contohlah kita nak makan lah. Ya, sebagai contoh, nak gambarkan makhluk ni sifatnya dengan sifat yang lemah. Hebat macam mana pun teknologi yang kita boleh ciptakan untuk diri kita sendiri menggunakannya, namun sebagai makhluk pastinya kita tak mampu berdiri dengan sendirinya. Contoh, kita nak makan nasi sebagai contoh. Sebagai makhluk yang bernama manusia macam kita ni, nak makan nasi kita tak mampu, nak tanam padi. Nak tanam padi sendiri tak mampu kita. Macam kita lah yang kerja di pejabat, kita tak mampu, tak berupaya. Kita nak menanam padi, usahakan sendiri padi itu sehingga beberapa bulan barangkali, saya tak pastilah dari sudut tempoh masa, daripada kita membajak sampailah kita menuai, adakah mengambil masa lebih kurang 7-8 bulan satu musim, barangkali begitu, saya andaikan begitu, 7-8 musim. Jadi selepas padi itu telah dileraikan daripada jeraminya, maka kita masak beras tersebut, diproses dari padi menjadi beras, maka beras itu dimasak, barulah kita makan nasi. Jadi apa pun yang berlaku dari sudut gambaran itu, sebagai manusia ini pasti memerlukan makhluk lain. Kita nak makan nasi, memerlukan petani. Petani nak memproses beras itu memerlukan pengilang. Pengilang nak mengedarkan ataupun nak mempasarkan padi tersebut, beras tersebut memerlukan peniaga. Begitulah seterusnya. Barangkali kita ni pula yang tak berupaya untuk masakkan, sudah pasti memerlukan orang yang membantu masakkan, mungkin memerlukan isteri ataupun memerlukan orang yang menjual di kedai makan untuk kita makan nasi dan seumpamanya. Dia masak, kita beli untuk kita makan. Begitulah nak gambarkan makhluk tak berupaya. Yang dikatakan arat, sesuatu benda ini tak berupaya berdiri dengan sendirinya. Dia memerlukan bantuan dari makhluk-makhluk yang lain. Yang maha berkuasa berdiri dengan sendirinya hanya Khalik, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya yang ketiga, tetapnya keadaan arat itu tak berpindah-pindah. Jadi satu keadaan ini yang disebutkan sebagai arat itu tak berpindah-pindah dari satu jirim kepada jirim-jirim yang lain. Ya, tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalaulah kita yang bernama manusia memang kekal sebagai nama manusia, namun kita sebagai manusia ini tetap dalam dikategorikan sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah haiwan tetap disebutkan sebagai haiwan, namun ia tetap sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia melalui proses-proses yang sesuai dengan tabiat sebagai sunnatullah yang sedia ada untuknya. Jadi walaupun begitu, ia tetap dikaitkan dengan arat, sesuatu yang disabitkan dengan makhluk. Seterusnya, mungkin sampai untuk malam ni sehingga fakta yang keempat sajalah kita sempat, ya. Tetapnya keadaan arat itu tidak bersembunyi, ya. Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan arat itu pastinya sesuatu yang jelas. Sesuatu yang boleh dibuktikan. Ya, kalau dalam sesuatu yang total,
telah pun jelas, nyata, dibuktikan yang bernama manusia itu tempatnya adalah bumi. Lebih-lebih lagi Allah dah jelaskan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan bumi dan tempat untuk ditinggal oleh manusia. Kami sediakan untuknya kehidupan, sumber kehidupan. Maka bekalan-bekalan untuk kehidupan segalanya Allah sediakan di bumi. Namun amat sedikit dari kalangan mereka yang bersyukur. Justru itu ya tuan, yang bernama Arab macam kita yang manusia ini, sesuatu yang nyata, tak boleh kita nak bersembunyi lagi untuk menidakkan sesuatu yang nyata. Kita ini telah pun ditempatkan dalam satu tempat yang jelas di sisi Allah sebagai makhluk yang tinggal di bumi sebagai contoh. Ya, barangkali di planet lain itu makhluk Allah yang bernama makhluk lain pula, ya, yang berada di ruang mereka. Begitulah kita seperti sedia maklum, ada makhluk yang boleh dilihat, bahkan di bumi ini pun kita berkongsi dengan makhluk lain yang boleh dilihat dan yang tak boleh dilihat. Di bumi kita juga berkongsi dengan jin sebagai contoh. Dan walaupun kita tak dapat melihatnya, tapi kita wajib yakin dan percaya kewujudannya. Justru itu, kita pun tak boleh nak menyembunyikan fakta bahawa kehidupan kita di muka bumi ini berkongsi dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Jadi Cik Rosman, saya fikir waktu pun dah masuk waktu Isyak, ya, mungkin ada sahabat kita yang di surau yang mengikuti mengikuti kuliah kita ni, mungkin untuk bersiap-siap untuk mendirikan solat Isyak. Jadi saya fikir kita sempat untuk empat perkara pokok perbincangan berkaitan dengan istilah yang diberikan oleh pengarang matlub sab'ah, ya, pokok perbahasan, tujuh pokok perbahasan yang dikaitkan dengan alam ini, ya, yang mudah-mudahan dari perbincangan ini ada manfaatnya untuk menambahkan lagi keyakinan kita terhadap pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya tangguhkan majlis ilmu ini, kalau ada perbincangan, kalau saya boleh bagi respon dengan izin Allah, saya cuba. Kalau tak mampu, saya minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Tak ada, ya. Kalau tak ada, saya akhiri dengan doa. Sahabat-sahabat sekalian, kebetulan ada sahabat kita yang daripada maklumat yang saya terima daripada sahabat kita di Menara Maju, minta sama-sama kita doakan untuk sahabat kita Puan Kristina Nur Maisarah Tan binti Abdullah yang kini diuji oleh Allah dengan ujian sakit buah pinggang yang gagal berfungsi. Begitulah menghadapi pernafasan. Mudah-mudahan doktor yang berusaha untuk menidurkannya untuk proses rawatan, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan dipermudahkan urusan perubatan beliau. Begitulah kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang diuji dengan ujian penyakit yang ada, mudah-mudahan disembuhkan dari penyakit ini dan dipermudahkan segala urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ja'alna minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya mujib ad-da'wat ya qadi al-hajjat. Ya ain sad hamim ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
يا شافي يا معافي يا شافي يا معافي يا شافي يا معافي. اللهم اشف مرضانا يا الله. اللهم اشف مرضانا يا الله. اللهم اشف مرضانا يا الله. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلة. اللهم إنا نسألها شفاء عاجلة. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلة. يا منافس عن كل محروم، يا منافس عن كل مغموم، يا منافس عن كل مديون، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. فرج عنا همومنا وهمومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.